Kata Filza. Filza ingin ketengahkan kisah ini sedang mendengar bersama dengan neniknya Nurbaya. Ya, oh Haja Nurbaya. Haja Nurbaya suka dengan B12. Terima kasih Puan Haja Nurbaya, nenek kepada Filza. Katanya nenek saya suruh kirimkan SMS ini pada Kisi. Tolong Kisi bacakan. Dia memang suka sangat kalau Kisi bercerita dan boleh sebut nama nenek saya tak? Puan Haja Nurbaya. Terima kasih kerana mendengar rancangan MG12. Kata Filza, Kisi, ini peristiwa yang diketengahkan dialami oleh nenek saya. Nenek saya pernah tinggal di salah sebuah kampung, tapi bukan sini Kisi. Nenek saya orang seberang. Ia berasal dari Malaysia. Dan baru-baru inilah dia tinggal bersama dengan saya, juga bersama dengan ibu dan suami saya. Pengalaman yang menakutkan ini berlaku, kata nenek, di kampungnya, di salah sebuah kawasan di Pontian. Dekat sana nenek saya ada sebuah rumah, ya, dan rumah nenek saya dekat dengan kawasan yang dipanggil Pekan Nenas. Di mana tu Pontian Pekan Nenas. Kata Filza, setiap malam sebelum nenek tidur, nenek suka sangat bakar wangi-wangian. Wangi-wangian itu ya yang dibakarlah ataupun dipanggil urupati yang akan diletakkan ya di celah-celah tingkap dalam rumah supaya rumah sentiasa bau wangi. Dan Kisi, perkara ini diteruskanlah bertahun-tahun lamanya sehinggalah ada satu kejadian di mana hibu beberapa penduduk tahu terlepasnya makhluk yang dipanggil Pontianak yang dipelihara oleh seorang tukang dukun. Macam mana boleh terlepas saya tak pasti, nenek saya pun tak tahu, tapi itu berita yang dia terima. Jadi Kisi, sejak waktu itu nenek saya dah tak lagi bakar urupati, tak tahu kenapalah. Waktu itu juga nenek saya dengan arwah datuk saya ketika itu sedang berada dalam bilik dan dah mula nak masuk tidur. Bila datuk saya mula dah tidur, nenek saya mula nak cuba lelapkan mata. Tiba-tiba Kisi, kata nenek saya, dalam rumah tu dia tak bakar apa-apa Kisi, tapi boleh bau wangi sangat. Baunya bukan bau urupati, tapi kata nenek bau bunga cempaka. Mengikut kata nenek saya, bunga cempaka ini antara bunga yang digemari oleh Cik Pun. Bauan-bauan ini boleh membuat kita rasa seram. Sebab setiap kali kalau bau bunga cempaka dalam rumah tempat-tempat kita berdiri, maka itu maksudnya adalah makhluk itu berhampiran dengan kita. Nenek terbau bunga cempaka. Nenek pun bangun. Nenek saya ni orangnya berani. Jadi dia keluar dari bilik, periksa. Dalam rumah nenek saya ada 3 bilik tidur dan juga ruang tamu. Dapurnya di belakang. Harus turun tangga baru sampai dapur di belakang rumah. Juga ada veranda. Veranda tingkapnya ditutup juga. Malam tu semua ditutup. Jadi nenek rasa muskil datangnya dari mana bau bunga cempaka. Apabila nenek langkahkan kaki keluar dari bilik, kata Filza, nenek saya belok kiri untuk ke dapur. Bila dia belok kiri, baru beberapa langkah dia dengar orang ketuk pintu rumah nenek saya. Bayangkan para pendengar. Kisi, kata nenek saya, bila dengar orang ketuk pintu, nenek saya mula rasa ada benda yang tak kena. Itu pun nenek berdegil tak nak kejutkan arwah datuk. Nenek terus langsung ke pintu, buka sindil atas dan bawah, tolak pintu, terperanjat Kisi. Ada perempuan sedang dalam keadaan posisi merangkak, berada di bawah anak tangga rumah nenek saya di Pontian Pekan Nenas. Bila nenek nampak, nenek istighfar, berkali-kali istighfar dan baca ayat kursi. Dia hafal, dia baca. Benda tu, bila dengar nenek saya melafazkan ayat-ayat kursi, dia mula gustan, kata nenek saya, mula mengundurkan dirinya dan terus dia hilang. Bila dia masuk ke dalam semak samun berdekatan dengan rumah nenek. Nenek tutup pintu, dia baring dengan atuk. Dan sampai sekarang kisah itu tidak diceritakan pada atuk saya, tapi inilah satu kenangan yang menakutkan berlaku di rumah nenek saya di kawasan Pontian. Terima kasih Kisi. Dan saudara ingatlah, setiap kisah sekali lagi hanya satu hiburan. Di sini ada kiriman yang ingin saya sempurnakan, datangnya daripada Encik Burhan.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Cik Burhan. Kisi tolonglah ketengahkan pengalaman berikut ini. Kisah yang menyeramkan ini berlaku. Perkara yang ingin saya ketengahkan, saya ceritakan kepada Kisi berlaku sekitar tahun 1995. Dan waktu itu memang lama. Saya seorang diri dari East Coast. Bayangkan para pendengar, perkara yang dikatakan berlaku 1995 berlaku pada Cik Burhan ketika beliau menjual karipap dan juga popia di kawasan pantai East Coast. Saya menjual ada dua waktu, kadangkala pagi dan malam, kadangkala petang dan malam. Tengoklah, bila saya bangun tidur dan pukul berapa isteri saya mula goreng, itulah waktunya, kata Encik Burhan, dia akan menjual popia dan karipapnya di kawasan East Coast. Pengalaman yang Encik Burhan ketengahkan ini adalah satu peristiwa yang menakutkan. Saya pernah, Kisi tahu tak, di kawasan East Coast, berdekatan dengan sebuah tempat yang dikenali sebagai lighthouse. Di sana tu Kisi, ketika saya sedang menjual karipap dan popia, misal katalah, bayangkan, Cik Burhan dengan basikalnya mengayuh perlahan-lahan, kemudian menjerit, "Karipap popia goreng!" Dan perkara ini berlaku sekitar pukul 1 lebih pagi apabila saya berada di kawasan berdekatan dengan East Coast Lighthouse. Apabila basikal saya lalu depan bangunan tersebut ataupun depan menara tersebut, di atasnya ada seorang wanita. "Bang, nak karipap satu, bang." Jadi saya dongak ke atas, kata Encik Burhan, dan nampak berdirinya seorang wanita. Saya pun kata, "Dik, sekejap dik saya tengok atas." Kata Encik Burhan lah. Beliau pandang ke atas, kemudian kata pada wanita tu, "Dik, sekejap dik Saya pun dengan semangat Kisi, saya bawa naiklah popia dengan karipap. Kemudian saya campurkan sekali cilinya ke dalam. Saya naik tangga. Tangga itu adalah tangga bulat. Pusing punya pusing sampai di atas. Bila sampai di atas, apa yang berlaku? Saya pusing keliling. Lighthouse tu tempatnya bulat. Jadi bila berada di atas lighthouse tersebut, saya pusing. Pusing satu pusingan, tak nampak wanita yang tadi pesan nak karipap dari saya. Kalau wanita tu lari, takkanlah saya tak nampak dia turun ke bawah. Jadi Cik Burhan pusing lagi, dia turun bawah lagi. Bila dia turun bawah, Cik Burhan dong atas, wanita tu masih ada di atas. Dik, tunggu dik, jangan gerak dik." Cik Burhan katanya, "Saya memang Kisi bukan senang nak cari sesuap nasi." Saya naik atas lagi, pusing lagi cari wanita tu, tak ada. Astaghfirullahalazim, mana pula budak ni? "Bang, saya ke atas bang." Kisi, bila saya dongak ke peranjat saya, di tepi lighthouse ada pohon ataupun pokok yang besar. Kelihatan macam budak tadi sedang duduk berpaut, bergayut pada pohon tersebut. Hanya Tuhan yang tahu, kawasan itu tak ada orang lain Kisi, hanya saya seorang. Saya turun ke bawah sepantas kilat. Saya kayu basikal saya menuju ke arah pantai East Coast McDonald dan terus pulang ke rumah. Itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Awal tadi merupakan kiriman SMS yang saya terima dari Encik Burhan, seorang peniaga yang menjual karipap, berlaku pada tahun 1995 di pantai East Coast. Wah, bagaikan ada yang berkongsi Jadi saya masih ingat dululah, kalau dulu saya pergi pantai itu ada orang jual karipap, jual keropok, jual nasi pun ada dengan berbasikal, ada dengan isterinya. Satu saya rasa perkara yang patut kita kita lihat dan kita fikirkan, suami isteri cari rezeki, mungkin dicari duit tambah dan sebagainya. Dan Cik Burhan pula bila sampai dekat lighthouse yang dimaksudkan tu, ada orang kat atas, "Bang, karipap bang." Dia naik atas pusing. Saya pernah naik atas lighthouse dimasukkan tu, pusing, satu pusingan kat situ. Pun dah hilang pula Ayolah, sekali lagi dia tegur ke atas, Cik Burhan dengan semangat naik lagi Rupa-rupanya dia dah pindah naik atas pokok. Baik, itulah.
Saya akan bacakan kisah berikut ini di Ria 897 dalam rancangan Misteri Jam 12 dan ini adalah kiriman email yang ingin saya sempurnakan. Pengalaman seorang pekerja custom di Singapura. Di checkpoint mana? Adakah checkpoint Woodlands ataupun kejadian ini berlaku di checkpoint Tuas? Dia ataupun beliau meminta saya merahsiakan antara satu checkpoint di manakah beliau bertugas dan saya menghormati permintaannya. Nama digunakan bukan nama sebenar, namanya Su dalam kiriman email dan ini bukan nama yang sebenar. Su berkongsi pengalaman beliau bertugas di salah satu checkpoint di Singapura. Dan waktu itu ketika kejadian ini berlaku sekitar 2 lebih pagi, beliau sedang bertugas di booth checkpoint menantikan kenderaan kereta untuk masuk lalu di lane yang beliau jaga. Kita teruskan pengalaman Su di salah satu checkpoint di Singapura. Pendengar Misteri Jam 12, di sini Su ingin menceritakan apa kabar Kisi, juga peminat penggemar rancangan Misteri Jam 12. Nama saya Su dan Su ingin bercerita satu pengalaman peristiwa yang menakutkan. Sebenarnya bertugas di checkpoint ini memang banyak kisah rintangan yang perlu dihadapi. Selain daripada rintangan harian berdepan dengan manusia, juga kadang-kadang gangguan-gangguan. Kalau tanya mereka yang bertugas di checkpoint, ada tempat-tempat yang saya tak boleh sebutkan. Dikatakan keras dan angka. Saya juga pernah kena apabila saya menjaga di lorong kereta, lorong kenderaan. Waktu itu 2 lebih pagi. Ada sejenis kereta masuk. Kalau tak silap saya, kereta jenis Hyundai yang masuk ke dalam lorong yang saya jaga. Bila kereta sampai di hadapan checkpoint yang saya ditugaskan, kelihatan dalam kenderaan ada beberapa orang yang nak masuk ke seberang tambak. Kereta tersebut adalah kereta Singapura. Berdaftar di Singapura, nombor plit Singapura. Kemudian macam biasa, pemandu tersebut turunkan tingkapnya dan menghulurkan saya pasport. Dalam kenderaan saya nampak ada 3 orang. Jadi bila pakcik itu hulurkan pasport, saya ambil pasport tersebut dari pakcik. Kemudian saya kata, "Pakcik, buka lampu boleh?" Pendengar Ria 897, pakcik tersebut tangannya meraba-raba sebelah atas bumbung kenderaan untuk buka lampu kereta. Kemudian, pendengar Ria 897, apabila saya tengok pasport yang ada di tangan saya, yang diberikan pada saya cuma 2 pasport saja. Pakcik kasih saya 2 pasport aja, cik. Lagi satu mana? Isteri tengok, suami tengok, tapi orang yang duduk di belakang tak pandang saya, Kisi. Jadi, pakcik tu pun kata, "Kami suami isteri 2 orang aja. Mana ada orang duduk belakang?" Kisi, bila saya toleh tengok ke belakang, di belakang tempat duduk pakcik ni tidak ada penumpang. Saya keluar dari kenderaan sebab saya sangkakan mungkin pakcik ni nak seluduk masuk orang. Jadi saya pun letak pasport di tepi, saya keluar daripada booth saya pergi ke hadapan kereta, saya ketuk tingkap sebelah makcik. Saya kata, "Makcik boleh buka pintu belakang tak? Sebab pintu belakang terkunci." Jadi pakcik tu buka pintu belakang, saya buka, saya tengok, saya buka bonet belakang dan Kisi memang rata-rata tidak ada orang. Tapi saya yakin, Kisi, saya nampak orang kata Su. Oleh kerana saya rasa tak sedap hati, tiba-tiba meremang bulu rumah saya kembali ke dalam booth. Kemudian saya pun scan dan cop pasport kedua pakcik dan makcik. Saya hulurkan pasport tersebut, sekali lagi saya nampak Kisi benda tu duduk di belakang. Kemudian pakcik tu kata, "Awak jangan takut. Dia bukan manusia, dia tak boleh masuk sini. Orang tak nampak. Awak ni special agaknya." Bila pakcik tu cakap macam dengan saya, dia senyum, terus dia berida. Saya terus telefon teman saya yang ada sedang menjaga di salah satu kaunter di sana dan teman saya datang memberikan bantuan dan cuba menenangkan saya. Terima kasih, Kisi, dan selamat tengah malam.
Itulah pendengar yang pertama berkongsi. Su bukan nama sebenar yang ditugaskan menjaga salah sebuah checkpoint di Singapura, ya, lorong kenderaan, lorong kereta dan sebagainya. Dan pengalaman beliau ternampak di belakang dan adakan rasa itu betul-betul. Kalau saya rasa manusia pendatang haram masuk tidak pasport tu pastinya misin ke, mungkin kamera yang ada di sana boleh mengesan lah. Dan Su seorang saja yang nampak penumpang yang dikatakan berada di tempat duduk belakang. Baik, 669-11897. Terima kasih bagi anda sedang bersama KC Tika dan saat ini, dan saya akan teruskan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya DJ Champion KC kembali bertugas pada tengah malam ini menemani anda dalam rancangan radio nombor 1 pada waktu malam Misteri Jam 12. Saudara, kisah yang ingin saya bacakan yang pertama pada tengah malam ini kiriman daripada Kak Mona. Assalamualaikum kepada KC dan juga semua pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada Kak Mona. Kak Mona ingin berkongsi satu peristiwa yang menakutkan dalam rumah. Ini merupakan rumah Kak Mona yang Kak Mona baru saja berpindah dalam rumah ini setelah arwah suami meninggal dunia. Kak Mona dah tak sanggup nak duduk di rumah lama. Anak-anak ada yang menghalang kakak daripada menjual rumah sebab rumah tu banyak kenangan. Tapi kakak tak nak. Sebabnya dalam rumah tu kakak seorang yang tinggal. Anak 2 orang KC dah berumah tangga. Satu lagi belajar di luar negeri. Jadi kakak duduk dalam rumah seorang. Bila duduk seorang dalam rumah yang banyak kenangan-kenangan, kakak akan teringat tentang arwah suami yang sampai ke saat ini masih belum boleh kakak terima kenapa dia pergi. Dipendekkan cerita, walaupun anak-anak tidak benarkan, ada yang menyerahkan segalanya pada kakak dan ada yang kata jangan. Kakak buat keputusan untuk jual rumah lama ni dan tinggal ke rumah yang lebih kecil yang mana sesuai dengan kehidupan kakak seorang diri. Pendengar Ria 897 FM, Kak Mona daripada meninggal ataupun daripada beliau meninggalkan rumah lamanya. Rumah lama beliau adalah sebuah rumah eksekutif. Daripada rumah eksekutif, beliau berpindah ke rumah yang lebih kecil, rumah 3 bilik. Jadi dalam rumah ni cuma ada 2 bilik tidur saja. Satu kakak reserve. Kalau mana tahu anak-anak datang dengan pasangan masing-masing nak bermalam di rumah kakak, mereka ada bilik untuk mereka tidur. Satu bilik kakak. Pendengar Misteri Jam 12. Pindah dekat rumah baru ni, kakak tetap memikirkan tentang suami. Hampir setiap malam, kakak terperanjat. Orang hitam KC. Dia merangkak laju KC. Dia akan masuk dalam bilik tidur, dia akan hilang. Kadang-kadang kakak tengah duduk dekat ruang tamu. Kakak dapat rasakan ada orang merangkak dekat belakang kakak. Pendengar Ria 897 FM. Kelibat merangkak
mengganggu kakak. Sampaikan anak kakak bertanya apa yang berlaku, apa yang terjadi. Kakak tidak beritahu. Mereka nak bermalam pun kakak tidak benarkan. Akhirnya mereka melakukan secara paksa. Dan baru mereka dapat tahu, emosi kakak benar-benar terganggu. Benar-benar terganggu. Sampaikan kakak boleh nampak. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Kak Mona. Apa kabar Casey dan juga pendengar Ria 897? Nama saya Safina. Saya ingin berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan ini. Kisah yang ingin saya bacakan ini berlaku kepada diri saya, Casey, katanya Safina. Pengalaman ini adalah tentang arwah ibu saya. Arwah ibu saya yang kembali menghantui hidup saya. Tapi katanya Safina, pada mulanya saya tidak menganggap ia sebagai menghantui hidup saya. Pada mulanya saya fikirkan yang arwah ibu saya masih lagi hidup dalam alam yang lain. Masih lagi wujud dalam alam yang lain, kata Safina. Malah saya diamkan perkara ini. Tidak pernah memberitahu bapa saya, tidak pernah memberitahu abang saya tentang apa yang saya alami. Saya tinggal di sebuah rumah bersama dengan keluarga bapa, abang dan arwah ibu tika itu. Setelah arwah ibu meninggal, rumah itu sentiasa sunyi. Selalunya bila saya balik dari sekolah, kata Nur Safia, arwah ibu akan ada di rumah. Sebab arwah ibu merupakan suri rumah sepenuh masa. Balik sekolah, ada saja masakan yang dihidangkan oleh arwah ibu. Kadangkala dia sedang menonton TV, kadangkala arwah ibu sedang cuci pakaian, bersihkan rumah dan sebagainya. Tapi setelah arwah ibu saya meninggal dunia, hidup dalam rumah menjadi begitu sepi. Rakan pendengar Ria, abang saya pula bekerja mengikut shift. Dan kadangkala 2 hari dia tak akan balik rumah. Ayah saya, bapa saya pula bekerja shift seperti abang saya, tapi dengan syarikat yang berbeda. Apa yang ingin saya katakan di sini, saya sering dalam rumah seorang diri. Pernah pada suatu malam ketika saya teringatkan arwah ibu, lebih kurang 2-3 minggu setelah ibu meninggal dunia. Saya duduk di atas katil pada waktu malam, terkenang kenangan bersama arwah. Tiba-tiba saya dengar bunyi orang batuk dalam rumah. Saya tersentak dan orang panggil nama saya, Casey. Arwah ibu memanggil nama saya. Sofia, Sofia, Sofia. Rakan pendengar Ria 897. Arwah ibu saya, sebelum dia meninggal dunia, dia ada diserang sesuatu penyakit. Membuat dia susah nak bangun berjalan, harus dibantu. Jadi katil, kena tarik dia jalan perlahan-lahan. Gunakan tongkat ataupun saya, bapa ataupun abang akan bantu ibu untuk pergi ke dapur, untuk pergi ke tandas. Malam itu saya dengar ibu saya memanggil Safia, Safia beberapa kali. Saya tidak berfikir panjang, sebab kerana saya ni terlampau rindukan ibu. Saya bangun, keluar dari bilik, nampak arwah ibu sedang baring di atas katil. Ibu, ibu nak apa, Bu? Tolong ibu Safia, ambilkan ibu air. Ibu haus. Pertama kali saya berbicara, saya berbual dengan ibu saya setelah dia meninggal dunia, Casey. Ibu saya suruh tolong ambilkan air, dia haus. Saya ambil segelas air, saya letakkan di tepi katil.
Saya duduk berbual dengan ibu saya. Saya kata saya rindukan dia. Dia kata tak apa. Safia kena sabar. Nanti malam-malam ibu datang temankan Safia, ya Safia. Keesokan hari sama juga. Setiap kali bila dia datang, dia kata dia haus. Ambilkan air boleh? Saya pergi dapur ambil secawan air. Ambil secawan air. Begitulah hendaknya untuk beberapa minggu mendatang. Saya tidak pernah beritahu bapa dengan abang saya. Kerana saya rindukan ibu dan ibu datang untuk bersama dengan saya. Saya rasakan ibu masih hidup, tapi di alam yang lain. Dipendekkan cerita, sampai pada suatu petang, abah bapa saya ni bertanya pada saya, Safia, bapa nak tanya sikit boleh? Apa dia, Pak? Kadang-kadang malam-malam bapa balik, bapa nampak dekat tepi katil ada cawan, ada bekas air. Siapa minum dalam bilik Saya tak tahu nak cakap apa dengan bapa saya, Kisi. Safia minum air dalam bilik. Kenapa apa Safia buat dalam bilik? Tak ada, Pak. Saya tak boleh bercakap, Kisi. Tak tahu bagaimana nak jelaskan. Bapa saya terus masuk kata, tak apalah. Lain kali kalau dah minum, cawan tu angkat, ya, Pak. Makasih, Pak, Rakan Beringari 897. Beberapa malam kemudian, perkara yang sama berlaku. Ibu saya datang. Panggil saya keluar dari bilik. Saya duduk dekat dalam bilik, tepi katil sambil berbual dengan dia. Bercakap saya rindukan dia. Tolonglah Bu, saya rindu masakan ibu. Tolonglah baliklah Bu, jangan tinggalkan saya sorang-sorang. Kesi tak tahu apa berlaku. Astaghfirullahalazim. Safia berbual dengan siapa ni, Safia? Bapa saya, Kisi, masuk dalam rumah. Saya tak perasan pun sebab terlampau khusyuk sangat. Saya bercakap dengan ibu saya. Dia berdiri dekat tepi pintu, sembunyikan dirinya. Saya bercakap seorang diri sambil tangan saya memegang cawan. Safia berbual dengan siapa ni, Safia? Bapa, ibu. Ibu kau dah meninggal, Safia. Engkau cakap dengan siapa? Air minuman ni untuk siapa? Untuk ibu, Pak. Safia rindukan ibu. Kisi, apa yang berlaku, bapa saya ceritakan pada saya. Bila bapa cuba menahan saya bertukar suara. Hei, jangan kau pegang aku. Hari-hari aku datang rumah. Anak kau selalu sorang-sorang. Anak kau selalu sorang-sorang dalam rumah. Kau jangan pegang aku. Kata bapa saya mula bertukar suara. Benda tu dah masuk dalam badan rupa-rupanya. Casey, bapa saya tak boleh buat apa-apa telefon. Telefon abangnya, iaitu Pak Long saya, datang ke rumah. Merawat saya. Rawatan yang saya jalani, katanya Safia, bukan sekali, malah beberapa kali, Casey. Sebab benda ni degil tak nak keluar dari badan. Dan dia akan datang bila saya keseorangan dalam rumah, bila saya termenung. Jadi saya harus hindari diri saya daripada berbuat demikian. Saya tak boleh kesorangan, saya tak boleh mengalamun termenung teringatkan ibu. Setiap kali saya sorang, saya teringatkan ibu saya, dia datang dan memanggil saya. Kata bapa saya bila Pak Long bertanya, apa urusan kau dengan budak ni, anak saudaraku? Apa urusan kau? Hei, aku dah cakap dengan kau. Aku datang sini sebab budak ni selalu termenung, teringatkan arwah mak dia. Apa salahnya aku tolong budak ni?
Setelah beberapa bulan, saya dirawat. Barulah saya sembuh daripada gangguan tersebut. Sejak hari itu, bapa, abang, makcik saya berusaha cuba memenuhkan hidup saya yang sentiasa mengingati arwah ibu sampai ke saat ini, Kisi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kiriman daripada Kak Aminah berkongsi satu kejadian yang menakutkan berlaku. Sebelum itu, katanya Kak Aminah, Casey, kakak ada seorang pembantu rumah. Pembantu rumah kakak ni agak istimewa, kata Kak Aminah. Beliau ni dah macam keluarga. Dah pun bersama dengan keluarga kakak dah hampir 7 tahun, Casey. 7 tahun. Balik kampung, balik ke Singapura kerja lagi dengan kakak. Dan kakak pun dah anggap macam keluarga kami sendiri. Ya, satu perkara tentang keistimewaan yang dimiliki oleh pembantu rumah Kak Aminah ni. Pembantu rumah kakak ni, dia boleh nampak, Casey. Kak Aminah meletakkan perkataan nampak dalam inverted comma. Ya, yang bermaksud boleh melihat sesuatu yang kita manusia tidak boleh lihat menggunakan mata kasar kita. Itu pun dia tak pernah beritahu sampaikan kakak pernah bertanya dan barulah dia katakan yang dia ni sebenarnya mempunyai kebolehan boleh melihat makhluk-makhluk halus. Pada satu hari, kakak suami sebenarnya tak boleh tidur. Jiran sebelah kakak, jiran Cina kakak, anjing beliau yang dipelihara ni sepanjang malam, Casey, tak henti-henti. Sepanjang malam tak henti-henti anjing tu menyalak. Buat bising mengganggu ketenteraman kakak dengan suami yang sedang nak tidur. Macam mana ni? Bising betul lah. Kalau malam-malam macam... Pendengar Ria 897, Kak Aminah bangun, suami bangun, keluar. Keluar, sebenarnya nak melihat apa yang berlaku. Begitu kuat bunyi anjing. Anjing tu tak henti-henti. Daripada membuat bising pada malam yang dimaksudkan. Jadi kata Kak Aminah, beliau pun keluar dari biliknya berjalan menuju ke arah pintu rumah. Nak melihat apa yang berlaku sebenarnya. Kak Aminah dengan suami keluar. Dapat lihat. Ya, dapat lihat iaitu jiran sebelah. Pintunya terbuka, tetapi anjingnya tak henti-henti. Bila tuan rumah tutup pintu, anjing tu akan cakar pintu rumah tuan rumah iaitu jiran sebelah kakak. Bila dia buka pintu, tak henti-henti. Dia akan, katanya di sini, membuat bising, mengganggu ketenteraman orang yang nak tidur. Kakak memang, ialah, rasa penat sangat-sangat. Oleh kerana dia jiran, kita pun nak kena betul ansur, nak kena tahu apakah masalah yang dia alami. Aunty, ni kenapa ini anjing bising? Ha? Entahlah, ini Lucy ah. Dari tadi ah. Aunty tak tahu nak bikin apa ini. Lucy? Lucy? Lucy, don't... Ayah, susah. Ini anak aunty ya, tak ada rumah. Aunty seorang aja dalam rumah ini. Pendengar Ria 897 FM.
Kemudian pembantu rumah saya keluar. Keluar dekat pintu menjenguk. Sambil tu dia memanggil saya. Ibu, ibu, ibu. Ya Rini. Ibu sini. Ada apa Rini? Ibu, saya rasa saya tahu kenapa anjing itu berbising-bising malam-malam seperti ini. Kenapa Lucy? Bayangkan. Kenapa Lucy bising-bising? Ibu, depan rumahnya ada orang sedang berdiri. Hah? Kamu nampak? Ya, Bu. Bentar-bentar. Bang! Abang, dah lah bang. Masuk bang. Bang, masuk bang. Hai, macam mana saya nak masuk ni? Lucy ni masih bising lagi ni. Ayo, aunty, you tutup pintu lah. Noisy no. Sorry. Pendengar Ria 897, masih lagi berbuat bising anjing ini dimaksudkan. Kemudian bila bertanya kepada Rini, pembantu rumah, suami pun tahu yang Rini mempunyai keistimewaan. Bila saya kata, bang, abang dengar Rini nak cakap apa? Apa dia Rini? Depan rumah anti ada orang sedang berdiri. Nampak tak? Saya dengan suami kata kami tak nampak. Ya, ada di depan itu. Jadi nak buat apa sekarang? Pembantu rumah tak tahu apa yang boleh dilakukan. Nak tak nak, saya dengan suami terpaksa tutup pintu. Kemudian pintu bilik pun tutup. Kemudian kami cuba tidur, tenangkan diri, pejam mata untuk tidur. Sepanjang malam Casey, anjing jiran sebelah tak henti-henti membuat bising. Akhirnya pembantu rumah kata depan rumah jiran sebelah ada seseorang sedang berdiri. Misteri Jam 12. Saudara, kisah berikut ini berlaku di Singapura pada tahun 80-an. Kiriman daripada Hashima. Kepada pendengar Misteri Jam 12, saya nak berkongsi pengalaman peribadi. Terpulang pada anda semua, nak percaya ataupun tidak, pengalaman saya ini berlaku pada tahun 80-an. Ketika itu saya sedang hamil anak yang pertama. Saya dengan suami tidak hidup mewah. Kami menaiki pengangkutan awam ke mana kami pergi. Jadi, kisah yang diceritakan oleh Hashima. Waktu itu saya hamil 4 bulan. Anak kandungan hampir-hampir masuk 4 bulan. Balik dari rumah mak dekat kawasan Bedok South. Casey, nak balik ke rumah, nak naik bas dah tak ada. Dulu bukan macam sekarang Casey. Naik bas, kadang-kadang bas sampai lewat malam masih ada lagi bas. Jadi rumah mak di Bedok South. Rumah saya pun dekat kawasan yang sama, tapi jalan agak jauh. Pada malam tu suami ajak pulang ke rumah. Kami berjalan kaki Casey. Jadi bila jalan kaki, kami ambil jalan pintas ataupun shortcut. Jalan tu dah selalu kita gunakan. Sebelum hamil dah banyak kali kalau balik lambat mesti jalan sini. Ini merupakan laluan yang disebutkan lalu dekat estate perumahan privat. Pendengar Misteri Jam 12, tengah jalan ni depan saya ada satu bus stop, perhentian bas. Sekarang bus stop tu dah tak ada lagi dah Casey. Tapi pada waktu itu bus stop tu pada tahun 80-an masih ada. Bas dah tak lalu dekat kawasan tu, dah malam. Saya dengan suami tengah jalan, tiba-tiba saya menegur Casey. Bang, perempuan tu asal duduk dekat atas bus stop Kata saya,
dengan penuh confident pada suami. Suami pusing tengok saya. Awak ni pun, awak tu hamil. Awak nampak apa? Dekat bus stop tu mana ada orang? Saya terdiam, Casey. Astaghfirullahalazim, bang. Sejurus lepas saya menegur, saya kata, perempuan tu kenapa duduk dekat atas bus stop ya, bang? Suami saya pun marah saya, tapi dengan cara baik dia menegur saya. Sejurus lepas itu, Casey, tiba-tiba datang bau harum. Baunya sama dengan bau bunga cempaka. Meremang bulu roma, saya kata pada suami, bang, saya takut, bang. Bang, saya takut. Saya tunjuk suami tangan saya. Bulu roma meremang. Saya gosok-gosok tengkuk saya menunjukkan pada suami yang saya tengah meremang. Bang, tak mau jalan sini, bang. Patah balik boleh tak, bang? Suami angguk, dom. Sambil berjalan dengan suami, saya ikut suami baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikut suami baca, saya ikut. Jalan sampai dekat kolong blok. Berhenti seketika. Berhenti. Suami cuba periksa. Casey nak tahu tak? Kata Hashimah, bau tu ikut kami, Casey. Bau harum tu ikut kami. Sekarang nak pulang pun dah tak boleh. Terpaksa saya dengan suami pergi dekat lift, naik atas rumah mak. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Shima, tak balik lagi? Mak saya buka pintu. Suami dekat luar, saya dekat luar. Mak saya buka pintu, nampak suami, nampak saya. Terus mak, astaghfirullahalazim. Ya Allah, jangan ganggulah anak aku, cucu aku. Janganlah ganggu. Shima, Adam, jangan masuk dulu Shima duduk luar dulu ya. Abang. Ada apa? Ni sini bang, tengok sini bang. Ya Allah bang, tolong bang, tengok bang. Suami, iaitu suami saya pada waktu itu memegang tangan saya, Casey, dengan begitu erat. Tak tahu apa yang mak saya nampak. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, tolonglah, jangan ganggu anak aku. Suami, bapa saya keluar, Casey, masuk balik dalam rumah, ambil surah Yasin, berdiri depan pintu rumah. Tanpa bercakap apa-apa, terus membaca, Casey. Dekat belakang dengar, walaupun halus, kedengaran dengan jelas. Semakin lama bapa membaca surah tu, semakin lama baca, semakin lama dan laju bunyi mengikik dekat belakang saya. Saya dengan suami dah tak berani nak toleh ke belakang. Bang, tolong ya Allah, tolong. Habis saja baca, Shima, masuk dulu, beri salam, langkah kaki kanan. Ya bah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk. Adam, masuk. Sama juga. Suami saya pun beri salam, Casey, masuk dalam, tutup pintu, duduk dalam rumah. Shima, Adam, malam ni jangan balik, tidur sini. Terpaksa, Casey. Saya tidur dengan mak dalam satu bilik. Bapa dengan suami Adam tidur dekat luar ruang tamu. Saya ada adik lelaki, tapi tak ada di rumah, menjalani perkhidmatan negara. Malam-malam tengah tidur, Casey, tingkap bilik mak dia main tingkap, Casey. Walaupun tak nampak, hanya dengar saja, tetap seram. Kemudian besok pagi, setelah keadaan dah tenang, mak dengan bapa tanya. Kita pun cakap belakang jalan dekat belakang, rumah-rumah privat. Engkau dah tahu, belakang tu kubur. Isteri kau ni hamil, kau jalan sana lagi. Suami saya dengan saya menjawab, Casey,
Tapi Pak, dah banyak kali Pak lalu. Dah banyak kali lalu, betul. Itu masa kau belum berbadan dua. Sekarang kau dah berbadan dua. Kau nak jalan lagi? Kau nak bergaduh lagi dengan aku? Saya hanya berdiamkan diri. Kisah itulah saat yang paling mengerikan dalam hidup saya. Tahun 80-an, Casey. Saya nampak perempuan duduk dekat bus stop. Entah macam mana boleh saya menegur depan suami. Bang, kenapa perempuan tu duduk atas bus stop bang Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Yang ini kisah yang diceritakan ini datang daripada Puan Mona. Apa kabar Casey? Apa kabar semua peminat rancangan MJ12? Puan Mona, pendengar setia Misteri Jam 12, kiriman email ini dari Australia, yang mana Puan Mona dah duduk di sini lebih kurang 20 tahun bersama dengan suami dan juga anak. Pengalaman Puan Mona nak ceritakan berlaku dekat rumah Puan Mona. Puan Mona ni tinggal dekat kawasan Brisbane, Australia. Setiap kali kawasan rumah Puan Mona, kalau hujan, hujannya akan turun dengan lebat. Guruh akan sabung menyabung, bunyi begitu kuat. Dan dalam masa yang sama, Puan Mona katanya di sini akan dengar bunyi tiupan angin seolah-olah seperti suara perempuan menangis. Katanya Puan Mona, ini berlaku kepada Puan Mona. Bila hari hujan, angin tiup nanti akan menghasilkan bunyi suara seperti orang sedang menangis. Pada mulanya seram ke si? Bila mendengar bunyi itu, lama-kelamaan mendapat tahu, suami pun memberitahu itu adalah bunyi tiupan angin bila terkena bahagian atas rumah. Bahagian atas rumah ni ada attic. Attic tu angin masuk, dia akan membuat bunyi sedemikian rupa. Jadi masalahnya, bila Puan Mona tinggal dekat rumah ni, baru berpindah dekat rumah ni, bahagian atas rumah attic tu masih belum lagi dibuka. Sebabnya ia telah pun dikunci dengan mangga. Jadi belum ada kesempatan untuk naik atas untuk tengok bagaimana boleh tutup lubang yang membuatkan bunyi yang menakutkan ini. Jadi Casey, itu kata suami. Kata suami, angin tiup masuk bahagian atas rumah akan menghasilkan bunyi seperti orang sedang menangis. Jadi waktu tu hanya boleh menantikan ejen rumah untuk datang dengan kunci untuk buka bahagian atas. Suami cuba hubungi ejen berkali-kali, ejen tidak jawab. Sampaikan pada satu hari bila ejen menjawab, bertanya, bahagian atas rumah ni siapa ada kunci, boleh tak kita buka? Ejen kata nanti dulu, jangan pecahkan. Setelah hampir lebih kurang seminggu lebih kita tunggu, ejen tak datang-datang balik. Akhirnya ejen telefon. Ejen kata sekarang dia tak dapat hubungi tuan rumah sejak itu hari, dan dia katakan dia izinkan untuk kita pecahkan mangga dan naik ke atas. Jadi Casey, sebelum ejen telefon suami untuk pecahkan mangga tu, Puan Mona dengan suami pada waktu itu sedang menantikan ejen rumah untuk telefon dan beritahu adakah kami boleh pecahkan ataupun kena tunggu tuan rumah punya kunci.
Jadi seperti Puan Mona katakan, bila angin kencang tiup hujan, mesti akan dengar dekat atas tu bunyi seperti orang menangis. Sampaikan pada satu hari Casey, setelah mendapat panggilan dari ejen kata boleh pecahkan, diizinkan. Puan Mona dengan suami pun berusaha memecahkan mangga tersebut. Akhirnya pecah. Tarik perlahan-lahan dari atas rumah tu, tarik lid ataupun penutup bahagian atas tu, baru turun satu tangga. Turun tangga tu. Kemudian Puan Mona tak berani nak panjat, suami yang naik atas. Bila suami naik atas, suami terperanjat melihat keadaan di atas. Puan Mona tak tahu, sampai sekarang tak pernah lihat, tak pernah nampak sebab tak nak naik tangga, takut. Suami periksa bahagian atas tingkap di attic, lupanya tidak ditutup. Ditutup dengan rapat. Akhirnya suami tutup dengan rapat. Bunyi yang dimaksudkan sudah tiada lagi, Casey. Tapi sekarang masalahnya, waktu tu Puan Mona dengan suami hanya kami berdua, belum ada cahaya mata lagi. Belum ada cahaya mata. Jadi bila sedang baring dalam bilik nak tidur, Puan Mona katanya di sini ternampak dengan jelas. Nampak ada budak lari Lari lalu depan pintu bilik Puan Mona dan hilang entah ke mana. Sejak kami membuka pintu kepada attic rumah ni, memang berbeza daripada biasa. Rumah ni menjadi begitu seram untuk tinggal. Sampaikan apa yang berlaku, katanya di sini kalau suami keluar pergi kerja, Puan Mona akan cakap, bang, hantar saya dekat mall. Puan Mona akan duduk dekat mall sampai suami balik, jemput Puan Mona, kita balik sama-sama. Begitu takutnya Puan Mona nak duduk dalam rumah, katanya di sini. Pendengar Misteri Jam 12, kisah yang diceritakan oleh Puan Mona. Sebenarnya bila suami dah tutup, bila datang hari hujan lagi, masih lagi kedengaran bunyi suara seperti perempuan sedang menangis. Ini bermakna yang bunyi suara tangisan itu bukan datang daripada atas rumah. Bila angin tiup, ia menghasilkan bunyi yang menakutkan. Misteri Jam 12. Entah benar ataupun tidak, kita teruskan kisah Misteri Jam 12. Bringaria 897. Ini adalah kisah datangnya daripada Encik Nur Arifin. Saya pernah bekerja, Casey. Pernah bekerja sebagai seorang penggali kubur. Tugas saya pada waktu itu adalah untuk mengalihkan jasad-jasad yang dah terkubur lama dan ditempatkan ke kubur yang baru. Saya tak nak sebut nama kuburnya kawasan mana, sebab nanti mungkin ahli keluarga yang mendengar mungkin terasa tentang apa yang saya nak ceritakan. Bila saya bekerja sebagai penggali kubur ni, pada waktu itu excavation work, yang mana korek kubur yang dah lama, dalam tu masih ada sisa-sisa, ada tulang, kita alihkan dengan tanahnya sekali. Kalau nak alih dengan tulang, masalah alihkan dengan tanah sekali, kemudian transport ke tempat yang baru. Begini kisahnya. Saya menasihati salah seorang anak muda yang bekerja dengan saya. Saya kata, kerja kita ni adalah untuk alihkan. Nampak apa jangan tegur, jangan cakap. Jadi kubur yang kita korek ni kubur lama, Casey. Dah berpuluh tahun kubur tu dekat situ. Sampaikan dah tak ada lagi tempat, dibiarkan.
Jadi kubur tu hanya tempat kunjungan ahli keluarga datang dan menziarahi datuk nenek moyang mereka yang ditanam dekat kubur tu. Begitu lama kubur tu wujud, Casey. Ketika sedang korek, kerja ni selalunya dilakukan pada waktu pagi sampai ke petang hari. Nak korek bersihkan. Tiba-tiba dia panggil saya, Wak. Wak, Wak, sini. Saya pun datang. Ada apa? Wak, tengok, Wak. Seram Kan aku dah cakap, buat aja kerja, jangan banyak cakap. Casey, dia tunjuk saya dalam kubur tu, Casey, ada perempuan meninggal pada tahun 1930-an. Jasadnya dah tak ada, tinggal tengkorak, rambut panjang sangat. Kubur tu penuh dengan rambut panjang. Saya tengok pun meremang, tapi saya stay cool. Saya kata, aku dah cakap jangan mendeguh. Casey, itu antara kubur yang susah, Casey. Kita cuba korek. Setiap kali nak alihkan, pasir itu akan tertutup balik. Tanam balik. Korek lagi, tanam balik. Korek, pasir itu akan jatuh, tanah akan jatuh, masuk balik, tertanam balik. Sampai kan, itu antara kubur yang terakhir kita bersihkan, kita korekkan, kita alihkan. Terpaksa panggil seorang ustaz datang. Ustaz tengok keadaan kubur ni agak berbahaya. Dan ustaz telah pun melakukan sesuatu. Selama untuk beberapa hari ada orang datang dan membaca surah-surah, membaca Yasin dekat depan kubur tu. Memang menyeramkan sangat-sangat. Selepas habis saja projek. Sebabnya kubur yang tu daripada dikorek tak boleh, jadi antara kubur yang terakhir dipindahkan. Habis, kita pun ada kerja-kerja yang lain kita lakukan. Bukan setakat korek kubur, Casey. Adalah benda-benda yang lain. Waktu malam, saya dapat mesej daripada budak ni, bernama Adli. Wak, dah tidur ke? Question mark. Saya reply balik, belum. Kenapa? Dia kata, boleh tak saya telefon Wak? Ada apa? Katanya di sini, Casey, dia takut sekarang. Malam-malam hari dalam bilik dia nampak perempuan rambut panjang, sama menyerupai wanita yang terbaring dalam kubur yang dia tegur. Dahlah, tak ada apa-apa. Bukan tak ada apa-apa, Wak. Saya cuba nak fikir tak ada apa-apa, Wak. Tapi nampak Wak banyak kali dalam bilik saya, Wak, dekat tepi pintu. Saya takut, Wak. Sumpah saya takut. Casey, apa yang berlaku, Casey? Apabila saya kata pada dia supaya cuba baca surah-surah, cuba buka, kalau tak tahu baca, buka bacaan surah-surah, pendengar misteri jam 12, dia buat. Malam yang pertama dia tak buat sebab dia takut. Malam yang kedua dia dah sebelum tidur buat persiapan. Ada radio dalam bilik, putar CD bacaan surah-surah. Sedang surah tu berkumandang dekat sebelah, di sebelah bilik, iaitu bilik adiknya. Adiknya terpekik sekuat-kuat hati. Katanya dia bangun, keluar dari bilik. Begitu juga dengan ibu dengan ayahnya keluar dari bilik, pergi bilik adik, ketuk-ketuk pintu tak boleh buka sebab dikunci dari dalam. Cari kunci, setengah jam cari kunci. Sambil-sambil ketuk tak buka, terpekik-pekik dekat dalam. Ain! Buka pintu, Ain! Ain! Akhirnya buka pintu. Ain sedang duduk dekat atas katil. Sedang duduk di atas katil sambil kepalanya mendongak ke atas. Waktu itu, bila keluarga dah masuk, keluarganya dah masuk, mulut Ain, air liur melilih tak henti-henti. Kepala mendongak, duduk bersila di atas katil sambil
dia mengeluarkan suara mengerang yang menakutkan. Anda bayangkan, adiknya, Ain, kata Wak yang mengirimkan mesej ataupun email kepada saya. Dalam bilik sedang duduk dekat atas katil mendongak ke atas, membuat suara seolah-olah mengerang. Begitu lama Ain, kenapa dengan Ain ni? Ain, astaghfirullahalazim, ya Allah. Ain, Ali, ambil telefon ayah, cepat. Ain, kenapa dengan kau, Ain? Tolonglah, Ain. 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 Pendengar Ria 897. Lama adik saya mendongak sambil mengerang. Saya pun terperanjat keadaan adik saya. Ini berlaku kerana saya menegur. Saya dah dinasihatkan supaya jangan bercakap apa-apa, tetapi saya tetap katakan sesuatu. Bayangkan pendengar misteri jam 12. Kisah yang tak dapat saya lupakan. Saya pelajari, lain kali saya tak boleh kepo. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada semua yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Okey, saudara boleh hubungi saya sekarang ke 669-11897, 669-11897. Hai. Saya tadi berlakon dengan suara efek sendiri. Saya pula yang rasa macam